Allah menyebutkan ada 4 namanya di sini. Yang pertama Al-Malik, yang kedua Al-Quddus, yang ketiga Al-Aziz, yang keempat Al-Hakim. Kalau secara ringkasnya dia jadi beginilah. Ada di situ Al-Malik. Saya tulis guna mouse ni dia macam itulah. Okay. Al-Malik. Al-Malik maksudnya yang menguasai, raja. Kemudian Al-Quddus. Quddus. Quddus juga maksudnya suci. Suci. Kalau tadi tasbih, sabaha juga suci. Ya, ini juga suci, yang maha suci. Kalau tasbih yang tadi, kita semakin menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Al-Quddus ini kita semakin mensucikan Allah dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quddus. Kemudian Al-Aziz. Al-Aziz. Aziz. Maha perkasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya Al-Hakim. Ada 4 nama yang Allah mention dekat sini. Satu, secara ringkas untuk kita faham, Al-Malik, raja, penguasa untuk kita kenal kepada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita bercakap tentang kita nak melakukan pelbagai agenda amal soleh kita, contohnya kita nak menghafaz Al-Quran pada hari ini kan, sebenarnya kalau orang yang betul-betul kenal kepada kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala kan, dengan pelbagai bantuan yang sudah ada di dalam kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan bantuan yang besar Allah bagi, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, sudah pasti siapa yang mengenal kerajaan Allah dia tidak akan berputus asa untuk menghafaz Al-Quran pada hari ini. Masya-Allah, tabarakallah. So bila yang pertama adalah untuk kita kenal dahulu kerajaan Allah. Bila kita dah kenal kerajaan Allah, kita buat apa? Semakin kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bolehlah bila kita dah kenal kerajaan, rupanya Allah ini dengan segala yang dimiliki, tiba-tiba kita semakin jauh pula dengan Allah. Itu tak baguslah. Taat keduanya. Dan yang ketiganya, bila kita semakin kenal dan juga kita bertambah ketaatan, itu kita akan semakin mengenali akan keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Perkasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu menyebabkan kita bukan sekadar kita jauh, dekat dengan Allah, tapi kita juga kita nak jauhkan diri daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu keperkasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau kita tak puasa pada hari ini, sengaja tak puasa, kan? Apa akibatnya kalau sengaja tak puasa? Kalau kita tahu akan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tahu adanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, itu nanti insya-Allah di penghujungnya akan memudahkan setiap hamba-Nya untuk menjalankan pelbagai hukum yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Kerana hukum ini kalau kita melihat sekadar hukum, misalnya kalau anak tak solat, contohnya kan, hukumannya kalau umur 10 tahun kita kata kita rotan dia kan. Rupa-rupanya kalau kita kenal dahulu kerajaan Allah, rupa-rupanya anak itu bukan anak kita. Anak itu pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dipinjamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala anak kita itu, adakah kita nak terus rotan dia? Tak. Kejap, ini pinjaman, saya tak boleh buat main-main, saya kena fikir yang terbaik. Maka itu akan mendekatkan kita akan fikir banyak cara untuk semakin anak itu boleh solat misalnya. Kan? Kalau tak solat, maka kita akan lihat kalau apa kesan dia anak kita kalau tak solat, adakah dia terkesan dekat anak kita je? Tak, dia mungkin akan terkesan kepada kita juga. Kan? Kita melihat sampai tahap itu. Dan barulah ketika mana kita nak menjalankan suruhan kepada anak kita untuk solat itu, kita akan rasa, ya Allah, betapa ini bukan satu perkara yang main-main, ia adalah sesuatu yang amat penting untuk saya beri perhatian. Itu contoh, kan. So dengan kita memahami sedikit kepada Malikul Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim, kita mendapat hikmah begitu kan.